saya pun duduk dan saya pejam kejap mata, konon-kononnya macam nak lena lah kan. So masa tu saya terdengar tau bunyi. Dan kalau korang tahulah, katil hospital kan boleh adjust kan. Jadi bila korang duduk ataupun baring ke atas katil tu dan korang gerak-gerak, dia akan hasilkan bunyi kan. Jadi bunyi dia macam tu lah yang saya dengar tau. Jadi saya buka sikit mata tau. Saya fikir, oh nurse lah agaknya kot baring tu, tak apa, mereka penat lah tu kan. Jadi saya pun rapatkan mata saya balik. So saya waktu ni dalam hati, amboi, sakan nurse ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah hendaknya ya. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah menjaga. Pernah tak antara kita semua mana jaga orang sakit ke, jaga mak sakit ke, ayah sakit ke? Kali ni kisahnya lebih kurang macam tu lah. Baiklah, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, macam yang KSM katakan tadi, tajuk dia menjaga ibu. Kita teruskan dengan kisah dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semualah. Nama saya Teh, berasal daripada Pulau Pinang, Pulau Pinang Island tu lah. Dan kisah tersebut berlaku di salah satu hospital yang juga terletak di utara Malaysia. Kisahnya bermula macam ni. Pada tahun 2017 macam itulah, selang 6 ataupun 7 bulan selepas pemergian ayah, ayah saya ni pergi menghadap ilahi dan mak saya pula disahkan mengidap penyakit breast cancer. Dan saya pun tak pastilah bila sebabnya. Sebab mak saya ni tak pernah cerita pun. By the time saya dapat tahu pasal mak saya ada kanser ni, dan saiz ketulan kanser tu dah sebesar bola golf tau. Jadi untuk tidak membuang masa lah, saya pun bawa lah mak saya ni pergi ke hospital untuk nak buat check up dan semua yang diperlukan lah. Dan finalize tarikh operation dengan doktor ni. Di kawasan daerah saya ni ada satu hospital lah. Dan pada mulanya saya ingatkan pembedahan ni akan dibuat dekat hospital tersebut. Tetapi malangnya doktor beritahu yang pembedahan mak saya ni bakal dilakukan di hospital lain tau, yang terletak di tanah besar, iaitu Perai dan seangkatan dengannya lah. Dan sebagai seorang anak bujang lah, jadi saya pun decide untuk nak teman mak saya. Sebab adik dengan kakak saya ni semuanya dah kahwin dah masing-masingnya. Masing-masing dah ada anak kecil, masing-masing dah ada tanggungjawab yang besar kan. Jadi saya lah yang jadi peneman maknya. Masa on the way nak pergi hospital tu, saya tak fikir apa-apa pun pasal benda-benda seram ke apa benda ni, tak ada langsung, tak fikir langsung. Saya fikir waktu ni saya nak bercuti sambil teman-teman mak saya, jaga mak saya sekali lah. Jadi masa tu of course lah saya rasa normal je, tak rasa apa-apa pun. Jadinya saya stay sana tu 2 hari tau, iaitu hari Khamis sampailah hari Sabtu pagi. Dan masa saya sampai ke hospital tersebut ni, saya pun buatlah tinjauan kawasan hospital tu lah. Hospital ni taklah besar sangat, sederhana saja saiz dia. Dan sebelah bangunan ward yang mak saya tinggal tu, ada lagi satu bangunan yang satu tingkat je. Masa saya ronda-ronda tu, saya cuba cari yang bangunan tu, bangunan apa sebenarnya. Sebab tak ada nama bangunan tu langsung tau. Jadi bila dah cari-cari tak jumpa, saya pun biarkan aje lah. Malas nak fikir dah.
Dan hari pertama lah saya dekat situ, suasana okey je. Semua Alhamdulillah best lah. Tidak ada orang kata benda pelik ataupun tak ada apa-apa pun gangguan lah. Sampailah hari mak saya kena operate, which is mak saya kena operate pada hari Jumaat. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan mak saya pun selamat dibedah. Maka dengan itu bermulalah kisah di malam hari. Sebenarnya lepas operation tu, nurse kat situ ada tanya saya, kata dia, nak stay ke? Nak stay kat sini ataupun nak balik? Dan memandangkanlah keadaan mak saya ni yang baru je lepas operation tu. Dan saya pun risau, kalau ada apa-apa jadi nanti, saya mana tahu nak buat apa-apa. Jadi saya pun decide lah untuk nak stay 1 hari lagi tambah. Jadi mak saya keluar daripada operation room tu dalam pukul lebih kurang 3 petang Jadi semasa menunggu daripada pagi sampai ke petang tu, saya tengoklah ramai je patient kan. So saya assume tak apalah, ramai pesakit kata dia. Malam ni ada lah orang kat ward ni. Tapi itu sekadar saya punya assumption tu. Rupa-rupanya assumption saya tu tak tepat tau. Semakin waktu berlalu, semakin berkurang pesakit tau. Dan untuk pengetahuan korang semua ward yang mak saya tinggal tu, dia jenis memanjang tau. Bahagian 1, ward yang kita duduk lepas operation. Okay? Bahagian 2 pula, unit dialisis. Bahagian 3, saya dah tak ingat dah. Dan dia dekat bahagian 3 ni, dia ada bilik-bilik kecil lah, yang dekat hujung tu. Jadinya, mak saya ni tinggal dekat ward bahagian 1 tu. Dan kisah seram tu bermula pada tengah malam tu. Actually, lebih kurang dalam pukul 7 macam tu lah. Pesakit semua dah tak ada langsung tau dekat situ. Yang tinggal dekat situ hanyalah kaki tangan hospital je. Ward atas dah penuh habis dah. Sebab itulah mereka ni tempatkan mak saya dekat ward asing. Asingkan mak saya ni dekat ward bawah tu tau. Jadinya malam tu lah, semasa mak saya ni tengah tidur lah, saya duduk dekat luar ward tu tau. Sebab kat situ selesa sikit lah, saya boleh rehat kat situ. Kat dalam bukan tak boleh, tapi sejuk kata dia. Nak kata luar ni tak luar-luar sangat. Sebab kalau nak pergi dekat mak saya tu, masuk satu pintu je. Dan pintu tu pun dah sentiasa terbuka je. Sebab saya takutlah nanti kalau mak saya panggil ke apa, saya tak dengar kan. Dan kejap-kejap saya masuk, kejap-kejap saya masuk, nak tengok keadaan mak saya ni. Jadinya saya pun duduklah mereput kat sofa tu sambil main handphone tau. Ujung sebelah kiri ni ada bilik bedah tau. Gelap je saya tengok. Dan mata saya pun gatal. Kejap-kejap nak pandang bilik tu kan. Tapi tak ada apa-apa lah. Nampak macam tak ada apa-apa yang saya nampak seram kat situ lah. Dan keadaan macam biasa je. Jadinya sampailah pukul 11.30 malam. Ataupun pukul 12 lah lebih kurang. Saya tak pasti tahu pukul berapa sebenarnya. Tapi dah lewat jugalah masa tu. Masa tu sunyi je. Dan awal tu ada jugalah nurse yang lalu lalang kat kawasan saya rehat tu. Tapi bila dah pukul 11, pukul 12 malam ni dah tak ada siapa dah. Nurse yang sepatutnya bertugas pun saya dah tak tahu dah ke mana. Yang saya tahu, saya dengan mak saya saja yang ada dekat situ. Saya masuk dalam ward, jenguk-jenguk mak saya lah waktu tu. Kotlah dia nak pergi ke tandas ke apa kan. Dan mak saya ni pula kan, waktu operation tu dia bius satu badan tau. Jadi kalau nak pergi tandas ke ataupun nak pergi buat apa-apa aktiviti ke, saya nak kena ada, nak kena bantu tau. Dan waktu ni bila saya tengok mak saya, oh Alhamdulillah, mak saya masih tidur. Jadi saya keluar semula, lepak kat kursi tadilah. Dan masa saya masuk tadi, saya sempat tengok lah lampu dekat bahagian 2 dengan bahagian 3 ni diorang padamkan tau. Kecuali kat bahagian 1 ni yang mak saya duduk, dan bahagian yang saya duduk mereput tu lah, duduk kat luar tu kan. Jadinya selepas saya pastikan mak saya ni okey lah, saya pun rehat dekat port luar tadilah. Jadi saya pun duduk dan saya pejam kejap mata, konon-kononnya macam nak lena lah kan. So masa tu saya terdengar tau bunyi. Dan kalau korang tahulah, katil hospital kan boleh adjust kan. Jadi bila korang duduk ataupun baring kat atas katil tu dan korang gerak-gerak, dia akan hasilkan bunyi kan. Jadi bunyi dia macam tu lah yang saya dengar tau. Jadi saya buka sikit mata tau. Saya fikir, oh nurse lah agaknya kot baring tu, tak apa, mereka penat lah tu kan. Jadi saya pun rapatkan mata saya balik. So saya waktu ni dalam hati, amboi, sakan nurse ni kan, sedap Lena nampak kan. Pusing sakan kata dia. Ayat nak sedapkan hati saya lah sebenarnya kan. Dan tiba-tiba
Bunyi yang sama tapi macam agresif tau. Bunyi macam something lompat-lompat dekat atas katil tu tau. Dan saya waktu ni dah macam pelik pun ada. Kot ia pun takkanlah nurse tu tidur sampai macam tu sekali. Jadi saya pun duduk dekat situ terdiam tau waktu ni. Dan bunyi katil tu tak berhenti-henti. Dan saya pula dah keras dah kat luar tu sorang-sorang kan. Dalam hati saya ni, janganlah kau tunjuk kat aku. Aku ni tengah malas, tengah penat dan ni nak ambil pot dah ni kan. Dan tiba-tiba saya dengar bunyi flash dekat tandas depan tu. Saya fikir kejap. Takkanlah mak kot. Dan mak saya pun nak bangun pun saya kena pegang kan. Takkan mak saya. Jadinya saya pun risau lah. Saya bangun, saya masuk dalam ward dan saya tengok mak. Mak saya masih lagi ada atas katil. Tapi waktu tu, mak saya dah terjaga dah. Saya pun tanya, "Mak, ada nak pergi toilet ke?" Dan mak saya jawab, "Tak, tak," mak kata kan. Saya pun dengan pendek akal waktu tu, pergi dekat tandas dan buka pintu tandas tu. Kosong weh, tak ada apa-apa. Toilet bowl pun tak basah. Kering je dalam tu. Jadinya saya tutup semula pintu. Dan keluar daripada tandas tu. Sempatlah curi pandang dekat ward bahagian 2 dengan bahagian 3. Gelap. Lepas tu nampak kain putih je. Kain cadar tu kan. Uish. Jadi saya pun pergi dekat mak saya. Waktu tu dah rasa meremang dah kan. Jadi mak lepas tu dah tak kasih saya keluar lagi. Dia suruh saya duduk tunggu dekat sebelah dia je. Jadi saya pun baiklah kan. Akur je lah. Saya pun tarik kerusi dan duduk dekat sebelah katil mak ni. Dan masa tu saya baru perasan yang katil mak saya tu menghadap betul-betul ward bahagian 2 dengan bahagian 3 yang gelap yang amat tu. Dan bila dia buka mata, benda pertama yang dia nampak adalah bahagian yang gelap tu dulu. Dia cakap, tiba-tiba dia rasa macam ada something lah tengah tengok dia kan. Masa dia tengah tidur tu, dan dia tersedar. Dia rasa macam seram sangat-sangat. Tapi dia tak nampak apa-apa pula. Maka dengan itu, saya pun decide lah untuk duduklah dalam ward tu sampailah ke subuh. Jadinya dah pagi tu saya pun bangun sebab ada doktor nak datang nak check mak saya. Plus saya nak kemas-kemas lah sebab dah nak balik waktu tu kan. Saya adalah berborak-borak dengan nurse-nurse yang ada dekat situ kan. Mereka ni cakap memang keras lah ward tu sebenarnya. Especially dekat depan sinki tandas tu. Jadi saya pun usah-usah lah sipi-sipi tangki tu ataupun sinki tu kan. Sambil cakap dalam hati, Alhamdulillah, muncul aku tak nampak apa-apa kat situ malam tadi kan. Tengah borak-borak lagi pasal semalam ni, kakak nurse ni cakap, tempat ni memang macam ni dik. Lagi-lagi bangunan 1 tingkat sebelah itu. Katanya itu adalah bilik mayat. Dan itu adalah pengalaman seram saya semasa menjaga mak dekat hospital tersebut. Harap anda semua terhibur lah. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. So, macam mana anda rasakan? Masih lagi nak dengar kisah tentang menjaga ni? Kita terus dengan kisah yang kedua. Untuk kisah yang kedua ni kisah dia menjaga makcik dia lah agaknya. Okay, kita terus dengan kisah dia. Saya adalah seorang pelajar kolej kata dia yang terpaksa tangguhkan pengajian kerana kekurangan dana akibat COVID lah. Jadinya dengan keadaan ekonomi sekarang ni agak payah lah untuk nak cari apa-apa pun pekerjaan. Nasib saya ni agak baik lah kerana pada masa tu kawan di kolej perkenalkan saya pada pasangan suami isteri daripada Johor. Dan mereka ni amat-amat terdesak dan sedang mencari orang yang sesuai untuk menjaga ibu mereka berada di Lembah Kelang tau. Tempat yang saya sewa juga satu daerah dengan rumah ibu mereka ni. Jadi mereka ni ataupun pasangan ni pun temu bual saya ni online je. Saya pun dah bagi CV sebelum tu. Dan pasangan ni saya panggil lah mereka ni, nama dia dengan nama Encik Nasir dan Puan Syasha. Dan mereka ni agak ramah lah sebenarnya. Dan saya amat selesa lah ketika berbual-bual ataupun ditemu bual dengan mereka ni. Umur mereka ni saya agak dalam pertengahan umur 30-an macam tu. Mereka cakap lah yang ibu mereka ni ibu kepada Encik Nasir sebenarnya sihat, tetapi mempunyai banyak appointment di klinik kesihatan berdekatan. Jadi tugas utama saya lah
hanya untuk mengambil dan menghantarnya untuk appointment dan vaksinasi dos kedua. Dan selain itu, saya juga perlu menyelia ubatan yang diambil sebagai peneman. Dan juga sebagai peneman, maaf. Dan mereka takutlah ibu Encik Nasir ni terjatuh ataupun mengalami kecederaan dekat rumah. Sebab ibu Encik Nasir ni dia tinggal berseorangan tau. Jadi oleh kerana tidak boleh rentas negeri waktu tu, mereka ni pun tak mampulah untuk nak bersama dengan ibu Encik Nasir ni. Jadinya, fast forward lah selama beberapa hari selepas tu lah, selepas saya kena interview tu kan. Jadinya atas persetujuan semualah, saya setuju, anak-anak isteri ataupun suami isteri ni pun dah setuju dengan apa yang telah dijanjikan apa semua. Saya pun okey. Jadinya saya pun pergilah ke rumah ibu Encik Nasir ni dengan menaiki kereta Myvi saya lah. Rumah dia banglo besar, 2 tingkat di pinggir bandar, terletak di lereng bukit dan dikelilingi hutan. Memang cantik sekali pemandangan kat situ. Tak sangka tau, dekat dengan bandar pun ada juga rumah sebegini terpencil dan cantik macam ni. Jadinya, ibu Encik Nasir ada tunggu dekat halaman rumah tau waktu tu. Duduk di buai besi waktu tu. Senyum lebar dia sambil berjalan ke arah kereta saya. Saya rasa dia ni mesti masa muda ni mesti cantik sangat kau. Dengan kaftan pastel, muka siap bersolek rapi bagaikan. Jadi dia minta saya panggil dia Aunty Som. Dan Aunty Som ni teruslah mengajak saya ke meja makan untuk minum-minum petang, kata dia. Dah tersedia pisang goreng dan teh, orang kata teh atas meja tu. Jadi ni saya jaga dia ke dia jaga saya sebenarnya kan? Oi, beruntung betul Jadi perjanjiannya, saya akan berada dekat rumah jaga Aunty Som ni selama sebulan tau. Dan masa ni betul-betul sebelum PKPD. Bayaran yang diberi pun agak lumayan jugalah. Sebenarnya Nasir tu bimbang sangat, tapi Aunty okey je sebenarnya. Tapi bagus jugalah dia ada kat sini kan. Tidaklah Aunty ni sunyi sangat, ni kata Aunty Som tu lah. Jadinya saya pun diberikan bilik yang bertentangan dengan bilik Aunty Som ni. Tingkat atas besar juga, besar, dan dalam dia tu macam hotel. Ada aircon, ada TV, bilik air juga bersambung ataupun ada sekali dalam bilik tu. Dan tingkap ni menghadap belakang rumah yang tidak kurang besar seperti halaman depan juga. Dan Aunty Som ni pun terangkanlah yang saya ni tidak perlu mengemas rumah. Masak pun hanya jika dia penat saja. Dia ada orang yang datang kemas seminggu sekali datang rumah. Tukang kebun pula akan datang 2 kali seminggu. Memanglah antara kerja yang paling mudah yang pernah saya lakukan cuma untuk nak hiburkan Aunty Som ni je dan bawa dia pergi klinik bila ada appointment lah. Dan seminggu berlalu dengan begitu cepat sekali. Seronok sebenarnya duduk kat sini tau. Aunty Som pun rajin bersembang, orang kata tak sombong, dan jadual sehariannya ni macam ni tau lebih kurang. Pukul 6.30, siapkan sarapan yang ringan lah untuk Aunty Som ni. Simple breakfast je. Roti bakar dengan butter ke kan, buah-buahan, teh panas, gitu-gitu je lah. Dan sediakan ubat-ubatan untuk waktu pagi. Nah, pukul 7 pagi, Aunty Som ni akan ke halaman rumah untuk berkebun. Kuat orangnya, walaupun umur Aunty Som ni waktu tu dah pun menjejak 70 tahun tau. Nampak je kecil, kurus. Jadi saya pun temankanlah Aunty Som ni bercucuk tanam, orang kata weeding sikit-sikit, sambil dia ni kenalkan pada ulam-ulaman yang ditumbuh di sekitar halaman rumah yang luas tu. Dan pukul 10 pagi lah, masuk, mandi lagi sekali dan bersedia untuk masak makan tengah hari. Kadang-kadang dia masak, saya pun saya yang tukang sediakan bahan. Dan kebanyakannya adalah ulam dan sayur-sayuran. Jadi kami makan adalah hasil daripada kebunnya sendiri. Segar bugar makanan itu. Dan lepas makan tengah hari lah, dia masuk bilik untuk tidur sekejap dan solat. Dan pukul 3 petang, teman Aunty Som tengok Astro dan Netflix pun ada lah. Tapi Aunty Som suka tengok rancangan channel Astro. Wah, lai toy kata dia. Ada rancangan dokumentari keindahan negara China. Tengok diorang buat kicap ke, buat kacang soya ke, tengok diorang masak atas tembok besar China ke. Best juga kan. Nanti petang sikit dia akan keluar siram pokok. Dan saya pula siapkan terus makan malam lah. Dan Aunty Som ni suka makan malam cepat kata dia. Tepat pukul 6 setiap petang ni mesti orang kata dah makan dah.
Kerana nanti pukul 8 ke pukul 9 malam lepas makan ubat terus tidur. Jadinya saya pun lepas anti-som ni tidur, saya pun apa lagi? Tengoklah Netflix, masuk online lah sebab wifi kat situ free. Jadi tengoklah cerita Money Heist lah sampailah larut malam ni. Tapi duduk sini ada syarat dia kata dia. Dan perkara ni anti-som agak tegas tau. Sejak daripada hari pertama lagi. Dia kata syarat dia jangan keluar bilik pada waktu malam sampai subuh esok. Kunci pintu bilik dan kalau dia panggil pun jangan menyahut. Ini yang pelik ni kan. Kenapa pula lah macam ni kan? Sebab bukankah tugas saya untuk nak menjaga keselamatan anti-som ni? Betul tak? Kalau anti-som jatuh ke macam mana? Jadi takkanlah saya nak biarkan kot. Jadi saya pernah tanya, kalau anti nak minta apa-apa, anti telefon dia guna handphone kata anti. Tapi kalau dengar anti panggil, please ya, jangan buka. Saya pun waktu tu macam okey lah kan. Sebab tanggungjawab yang diamanahkan oleh Encik Nasir dan isteri dia, walaupun sebenarnya nampak macam senang, tapi agak berat jugalah sebenarnya. Yelah, jaga ibu kesayangan dia orang kan. Jadi masuklah minggu kedua. Jadi kami semua pun dikejutkan dengan berita tiba-tiba kena PKPD kan. Tak apalah, saya dengan anti-som pun sihat dan selesa waktu tu. Tak banyak yang kami boleh lakukan lah. Kecuali waktu tu terima saja kekangan yang dikenakan. Dan malam tu selepas dah switch off TV dalam bilik, barulah terdengar seperti bunyi orang berjalan tau di laluan antara bilik anti-som dan bilik saya. Dalam hati saya waktu tu, mungkinlah anti-som ni nak ke dapur kot. Anti okey ke anti? Saya ni memanggil daripada dalam bilik waktu tu, tapi tak ada jawapan. Tak apalah, saya pun tidur. Dan malam-malam berikutnya, bunyi tapak kaki orang lalu lalang di laluan bilik ni menjadi bertambah kerap tau. Bila dipanggil-panggil, tak menyahut pula. Kadang-kadang seperti ada orang berlari-lari. Dan setahu saya lah, anti-som ni walaupun sihat, tapi dia ada arthritis di lutut. Memang anti-som ni tak boleh berlari. Jalan pun perlahan je kan. Dan bila ditanya di waktu sarapan, anti-som kata dia tidur, tak ada nak keluar bilik dah kata dia. Tapi sekali lagi saya diberi amaran, jangan buka pintu bilik. Kalau dengar bunyi apa-apa tu, pasanglah lagu ke apa kan. Rumah ni dah tua kata dia. Plumbing dan pipe rumah ni pun selalu buat hal. Itu yang bunyi pelik-pelik tu, tak ada apalah. Awak jangan risau. Lagilah saya waktu ni jadi rasa muskil sangat tau. Jadinya bila masuk minggu ketiga pula, malam-malam kan akan kedengaran macam bunyi orang bercakap-cakap tau. Macam bunyi orang ketawa pun ada. Dan satu malam tu saya dengar bunyi macam anti-som ni panggil-panggil nama saya tau. Plumbing apa kejadahnya macam ni kan. Apa yang saya dengar tau? Ya tolong. Takkanlah bunyi paip macam tu, betul tak? Jadi saya pun waktu tu bergegas keluar bilik tau. Dekat hujung laluan depan tu yang selalu berlampu malap tu, saya nampak seperti bayangan orangnya. Jadinya saya pun teruslah berlari ke arah bayangan tu. Saya ingatkan anti-som ni terjatuh ke apa. Dan bila dah dekat, memang nampak di tengah mencangkung waktu tu bogil. Rambut yang selalunya kemas bersanggul tu menjadi kusut masai. Dan badannya ni banyak kesan merah, macam digigit-gigit tau. Dia lompat bangun secara tiba-tiba tau. Dan lepas tu terus lari nak kejar saya. Dan masa tu saya ni masih lagi tercegat kat situ tau. Macam otak ni saya tengah tak boleh nak loading. Macam tak boleh nak terima tau benda tu. Apa yang saya lihat waktu tu tau. Dan bila dah nak sampai dah, dia boleh lompat macam atlet Olimpik lompat tinggi tu. Dan melepasi tubuh saya pada masa tu tau. Dan saya pun terjatuh ke belakang. Tangan tutup kepala kerana takut kena serang tau. Dan anti-som ni sambung lagi pecut tau. Turun tangga sambil memanggil nama saya. Lia, tolong. Macam tu lah. Dan kemudian gelak-gelak macam tersekat-sekat tau. Oi, cepat masuk bilik. Kunci terus pintu dan telefon polis. Sambil tunggu polis ni, saya duduk tau berkelubung atas katil tau. Dan bila polis datang, saya berlari terus buka pintu depan tu. Dan saya ceritakan semuanya pada polis ni. Ada 2 orang datang tau. Dan mereka ni masuk rumah. Dan ketika itu jugalah
Anti Som ni keluar daripada biliknya. Namun waktu ni, Anti Som ni nampak macam keliru tau. Terbangun tidur, tapi pakaian ni masih kemas, cantik macam biasa je. Dan kulitnya yang kuning langsat tu sedikit berkedut tu, tapi tak ada kesan gigit pun. Baju kelawar purple, tudung pun matching. Saya waktu ni dah menangis-nangis dah. Dan Anti Som waktu tu pun serba salah tau. Dan dia bersumpah depan polis tu yang dia tidur daripada pukul 8.30 malam tadi. Jadinya Anti Som ni pun pujuk saya dan cakap mungkin saya takut tinggal rumah besar dengan dia agaknya kan. Dan polis tu waktu tu dah macam bengang tau. Sebab dipanggil untuk kecemasan tapi tak ada kes apa-apa pun. Macam panggilan palsu lah agaknya kan. Macam perempuan gila pula rasanya. Dan Anti Som pun kata tau, kalau saya nak balik rumah saya, tak apa. Dia faham kata dia. Bukan tak nak balik, tapi bilik saya ni telah saya pun sewakan sementara pada seorang kawan lah. Memang kira tak berumah lah saya kira pada waktu tu kan. Tambahan pula lah, bila dah tenang sikit waktu tu, saya rasa dah macam bodoh je kan. Mungkin saya mimpi ataupun saya berhalusinasi agaknya kan. Jadi memang sebelum ni pun tak pernah saya ada pengalaman benda-benda pelik macam ni. Dan keesokan harinya lah, keadaan menjadi agak tegang lah. Pekerja-pekerja yang datang untuk kemas rumah ni tak dapat nak datang sebabnya PKPD tu kan. Dan hanya saya dan Anti Som je yang ada. Dan bila waktu tu Anti Som ni cuba pujuk saya cuba menjauhkan diri. Tapi waktu tu walaupun saya cuba menjauhkan diri lah, saya ni masihlah menjalankan tanggungjawab saya. Tapi hanya pada yang perlu je tau. Saya rasa takut dan malam-malam pun tak boleh nak tidur tau. Amaran Anti Som jangan keluar bilik tu, saya dah tahu dah kenapa. Mungkin Anti Som ni ada dementia. Itu sebablah dia berperangai pelik. Dan malam terakhir saya dekat situ lah, saya ada video call Cik Nasir dan Puan Syasha dah. Dan saya kata yang saya tak dapat nak duduk lagi dekat sini kerana ada yang tak kena dengan Anti Som tu. Dan saya minta mereka ni bawa Anti Som ni pergi jumpa doktor yang pakar lah. Dan mereka katalah beri mereka sehari lah untuk mendapatkan kebenaran untuk polis lah, untuk nak balik ke untuk balik ke rumah Anti Som lah. Dan saya tak dapat tidur malam tu kerana bunyi dekat luar bilik ni agak kuat tau. Siap mencakar-cakar pintu lagi. Ada bunyi pintu ditendang kuat lah. Nasiblah pintu bilik ni tebal kan. Dan kuncinya pula berselerak tau. Besar pula tu. Barulah terfikir, bilik rumah biasa tak ada selak besar macam pintu utama tu kan. Macam tahu-tahu je ada yang nak sangat masuk bilik ni. Dan itu yang siap berkunci berselak bagai ni. Ini mesti ada perkara sama yang terjadi tau. Dan saya menangis keserokangan dalam bilik waktu tu. Dan ketika itu terdengarlah suara Anti Som ni dekat luar pula tau. Suara dia datang daripada tingkap bilik yang menghadap belakang rumah. Kadang-kadang menyanyi, kadang-kadang menjerit-jerit. Lia, tolong. Macam tu lah. Lepas tu dengar pula seperti orang cangkul-cangkul tanah. Lama juga dia mencangkul tau. Bila dah sejam macam tu, dah tak ada bunyi dah. Tak tahu kenapa entah. Sehingga sekarang saya rasa macam menyesal tak habis-habis dengan apa yang saya buat seterusnya. Jadinya saya pergi ke tingkap bilik tau, dan buka sikit kain langsir nak tengok belakang rumah waktu tu. Ingat kalau tak ada orang kat luar tu, memang saya nak lagi keluar sebenarnya. Siap bawa handbag dah, tangkai dah dekat bahu dah. Dan sekali tengok waktu tu, Anti Som ni tercegat dekat tengah-tengah halaman tu, halaman belakang. Bogil juga kali ni tau. Tengah perhatikan tingkap bilik saya. Nampak jelas tau kerana ada lampu spotlight menghala ke belakang rumah. "Kau tengok ni," dia jerit. "Aku dah gali lubang kubur untuk kau. Suka tak?" Astaghfirullahalazim. Ada lubang yang agak besar tau, digali di tengah-tengah halaman tu. Oh, itu rupanya yang dia dah buat dengan cangkul tu. Gali kubur rupanya. Saya masih lagi dengan berdialog ni dalam otak waktu tu. Walaupun takut tak terkata, tapi kadang-kadang otak kita ni masih lagi nak cakap benda-benda merepek kan. Sebelum tutup langsir tu, saya nampak tau Anti Som ni berlari tau, macam binatang 4 kaki ke arah tingkap bilik saya yang tingkat atas ni. Siap bunyi macam kuda lari laju tu. Sekejap saya sampai ke dinding. Dan nampak dia ni terus panjat dinding tu. Dia punya panjat tu macam dia lari atas tanah tu juga tau. Dan cuma kali ni atas dinding, macam graviti ni tak wujud tau.
Saya pun apa lagi dah macam tu. Saya pun terus buat dive ke katil lah. Masuk dalam selimut waktu tu dah menggigil-gigil saya waktu tu kan. Dan Aunty Som ni dah ketuk-ketuk tingkap tau. Lia. Saya tak tahulah kenapa dia tak boleh masuk tau. Sebab kalau dah dapat super power macam tu, takkanlah tak boleh pecahkan tingkap kan. Tapi Alhamdulillah lah, dia tak boleh buat macam tu. Dalam keadaan ketakutan tu, saya pun tak tahu apa yang jadi pada diri saya sebenarnya tau. Tak boleh nak jelaskan. Kecuali mungkin saya telah pengsan sebab terlalu ketakutan tau. Nasib pengsan je tak mati. Kerana bila saya terbangun, dah pagi dah, bilik dah terang dah. Saya terus capai handbag dan yang ada kunci kereta dalam tu. Dan kemudian lari keluar daripada rumah ni, berkaki ayam je. Pakai baju tidur yang semalam tu, Hello Kitty ciplak punya baju tidur tu. Tak tahulah kenapa seluarnya basah lembab macam tu. Start enjin kereta dan terus belah. Trauma saya tinggal kat situ. Tiba-tiba saya dapat mesej daripada Puan Syasha. Dia nak terangkan dengan saya pasal Aunty Som ni. Dan nak pulangkan barang saya yang tertinggal lah. Tak nak lah saya. Biar burn lah. Kiranya barang tu tak kisahlah. Tak nak dengar nama tu dah. Tak nak tahu apa yang jadi. Saya cuma beri nombor akaun bank yang diminta untuk dia transferkan duit. Dia beri 2 kali ganda yang dijanjikan. Tapi pada saya memang tak berbaloi langsung. Sampai bila-bila saya akan ingat. Saya pun tak pastilah apa binatang yang ganggu saya sebenarnya. Jelmaan Aunty Som ke? Aunty Som sendiri jadi psycho ke? Aunty Som jadi Superman ke? Tak tahulah kan. Selagi boleh sebenarnya saya nak lupakan terus perkara ni tau. Dan ini adalah kisah seram saya. Semoga anda semua terhibur. Ingat dan semoga berhati-hati. Siapa yang anda jaga tu kan. Baiklah, ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua dan terakhir untuk malam ini. Semoga anda terhibur dengan kisah yang KSM sampaikan. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.